Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang saya hormati Profesor Madya Dr. Aziah binti Ismail dan rakan-rakan seperjuangan dalam kelas tutorial Khamis 11-12. Pada minggu ini, kumpulan saya yang mewakili 4 orang pembentang iaitu saya sendiri Nurul Ashikin binti Abdul Rahim, Tengku Muhammad Azam Shah binti Engku Azman, Nurul Haslina binti Yahya dan juga Hasriani binti Lampri akan membentangkan berkenaan dengan tajuk inquiry dalam pengajaran dan pembelajaran geografi. Sekarang kita lihat dahulu apa yang dimaksudkan dengan konsep inquiry. Inquiry mempunyai pelbagai definisi dan salah satu daripadanya ialah menurut Schulman 1968 menyatakan bahawa inquiry ini merupakan proses mencari dan menyiasat masalah, membina hipotesis, mereka bentuk eksperimen, mengumpul data dan membuat kesimpulan untuk menyelesaikan masalah. Umumnya, inquiry ini merupakan satu pendekatan di mana ianya berpusatkan kepada murid. Ianya pendekatan yang berpusatkan kepada murid dan guru hanya bertindak sebagai pemudah cara sahaja. Dan pendekatan inquiry ini juga mampu untuk memberi murid untuk mengalami proses penerokaan dan penyiasatan di mana murid dapat membina pengetahuan dan kefahaman sendiri menggunakan deria dan kognisi ataupun pengetahuan sedia ada mereka. Hal ini dapat kita tunjukkan melalui aktiviti mengenal pasti masalah, menganalisis data, membuat keputusan ataupun kesimpulan. Dan bukan itu sahaja, inquiry kerana ianya secara tidak langsung dapat meningkatkan kemahiran berfikir secara kritis, kreatif dan inovasi ataupun inovatif serta pembelajaran terarahkan diri di mana ianya memerlukan seorang murid itu untuk sendiri berbanding hanya mengharapkan kepada guru, mengharapkan disuap oleh seorang guru. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Hasriani binti Lampri. Saya akan menjelaskan dengan lebih lanjut berkaitan dengan ciri-ciri inquiry dan model inquiry. Terdapat 4 ciri inquiry. Yang pertama adalah student center, iaitu berpusatkan pelajar. Murid akan melakukan proses intelektual semasa aktiviti PDP, iaitu sebagai contoh, guru akan memberi aktiviti ataupun situasi kepada murid dan murid akan merangka, merancang dan menjadi pelaku terhadap aktiviti tersebut. Ciri yang kedua adalah merangsang minat dan sikap ingin tahu, iaitu merangsang ini adalah untuk mencari maklumat, meneroka, mengembang dan menyelesaikan masalah. Sebagai contoh, guru akan memberikan aktiviti seperti aktiviti pembelajaran abad ke-21 iaitu I See, I Think, I Wonder. Guru akan mengemukakan video ataupun gambar berkaitan dengan pembentukan gunung berapi dan murid akan melihat dan membincangkan apa yang mereka lihat dan akan memberi perkaitan terhadap situasi semasa. Dan ciri yang ketiga adalah mengemukakan soalan dan membuat inference dalam proses pencarian maklumat, iaitu adalah mementingkan soalan yang mencabar pemikiran murid. Sebagai contoh adalah berdasarkan kepada kemahiran berfikir, yaitu terbagi kepada 3, kemahiran berfikir aras rendah, kemahiran berfikir aras sederhana, dan kemahiran berfikir aras tinggi. Semakin tinggi aras murid, semakin tinggi tahap pemikiran mereka. Dan ciri yang keempat adalah melibatkan proses kognitif, afektif, dan psikomotor. Kognitif melibatkan mental pelajar, iaitu pemikiran pelajar. Afektif pula melibatkan sikap, emosi, dan nilai pelajar. Dan psikomotor pula melibatkan kepada keterampilan ataupun kemampuan bertindak pelajar. Ia adalah bermula dengan pemerhatian, penerokaan, pengumpulan dan interpretasi data, menerangkan dan juga refleksi daripada murid. Ia adalah mengorientasikan teknik, prosedur dan cara-cara untuk melihat masalah dan dalam masa yang sama adalah untuk mencari langkah ataupun cara untuk menyelesaikan masalah tersebut dalam pembelajaran. Seterusnya, kita beralih pula kepada model inquiry. Berikut ialah model inquiry, iaitu model 5E. Model 5 ini terbagi kepada 5 fasa, iaitu engagement ataupun penglibatan, exploration iaitu penerokaan, explanation iaitu penerangan, elaboration iaitu pengembangan, dan evaluation iaitu penilaian. Okey, untuk fasa yang pertama iaitu fasa engagement ataupun penglibatan. Di sini ialah
guru akan menimbulkan rasa ingin tahu di kalangan murid agar murid dapat memberikan ataupun menunjukkan minat yang lebih mendalam. Sebagai contoh, guru akan merangsang minda murid melalui gambar atau video berkaitan dengan pergerakan bumi, yaitu saya ambil daripada tajuk di SKP tingkatan 2, di mana daripada video tersebut ia akan menarik minat pelajar ataupun murid untuk mengetahui dengan lebih lanjut pergerakan bumi yang berlaku. Yang fasa kedua pula adalah penerokan ataupun exploration. Murid akan meneroka dan mencari maklumat bagi menyelesaikan masalah ataupun mengetahui dengan lebih lanjut berkaitan dengan pergerakan bumi. Sebagai contoh, murid akan menjalankan pembelajaran secara terbimbing, iaitu yang dibimbing oleh guru, dan mencari maklumat pelbagai sumber tentang pengaruh pergerakan bumi. Daripada sini kita dapat lihat bahwa inquiry ini adalah student center, iaitu berpusatkan kepada murid. Dan fasa yang ketiga adalah explanation, iaitu penerangan. Murid akan memberi penerangan melalui refleksi tentang tajuk tersebut, iaitu tajuk pergerakan bumi. Di mana guru di sini adalah bertindak untuk memberi input dan menyemak pemahaman murid sama ada mereka mengetahui kehendak soalan maupun tidak. Seterusnya, sebagai contoh, murid melakukan pembentangan dalam pelbagai bentuk berkenaan dengan tajuk, yaitu kesan pergerakan bumi. Dan fasa yang keempat adalah pengembangan ataupun elaboration. Pengembangan ini akan dilakukan oleh murid untuk mengembangkan lagi pemahaman mereka terhadap konsep tersebut dan diaplikasikan dalam situasi baru. Sebagai contoh, murid akan dibagikan kepada kumpulan kecil dan membuat pembentangan di hadapan terhadap topik mereka, yaitu kesan pergerakan bumi, dan memberi kaitan dengan situasi semasa. Pengembangan ini secara tidak langsung akan meningkatkan lagi tahap pemikiran mereka daripada tahap aras rendah kepada aras sederhana dan aras sederhana kepada aras tinggi. Dan fasa yang kelima adalah evaluation, iaitu penilaian. Penilaian sebenarnya adalah berlaku di setiap fasa untuk mentaksir perkembangan murid ataupun pemikiran murid. Sebagai contoh adalah melalui soal jawab yang dijalankan sama ada daripada guru ataupun daripada murid. Setelah itu, guru akan membuat penilaian terhadap setiap fasa tersebut dan akan memberikan peneguhan positif kepada pelajar. Peneguhan positif ini akan memberikan rangsangan kepada murid agar dapat menunjukkan tingkah laku ataupun tahap pemikiran yang lebih baik. Jelas tak bahwa model ini adalah amat penting dalam pembelajaran abad ke-21. Di dalam pembelajaran yang berasaskan pembelajaran inquiry, terdapat 4 jenis inquiry yang dapat diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran, terutamanya dalam mata pelajaran geografi, iaitu inquiry pengesahan, inquiry berstruktur, inquiry terbimbing, dan inquiry terbuka. Di dalam inquiry pengesahan, murid mengesahkan prinsip atau konsep tertentu berdasarkan keputusan penyelidikan terdahulu. Di dalam inquiry ini, murid diberikan soalan, teori dan jawapan serta kaedah untuk mencari jawapan. Mereka hanya perlu mengulang proses ini untuk mengasah kemahiran kolaboratif dan kemahiran berfikir mereka. Di dalam inquiry berstruktur pula, murid melakukan penyelidikan berdasarkan persoalan dan langkah-langkah yang ditentukan oleh guru. Murid diberikan soalan oleh guru dan hipotesis dibina, dan murid diberikan panduan, kaedah atau langkah untuk mereka mencari kepastian kepada penyataan yang diberi. Murid mencari jawapan kepada persoalan tersebut. Seterusnya, inquiry terbimbing, di mana murid melakukan penyelidikan berdasarkan soalan-soalan yang disediakan oleh guru dan pemilihan langkah-langkah penerokaan ditentukan sendiri oleh murid. Di dalam kumpulan kecil, murid putuskan kaedah mereka sendiri untuk mencari jawapan kepada soalan yang diberi dan guru hanya menjadi pemudah cara. Akhir sekali, inquiry terbuka, iaitu murid melakukan penyelidikan berdasarkan soalan dan langkah-langkah yang dibina dan ditentukan sendiri oleh mereka berdasarkan topik tertentu. Tajuk diberi dan murid membina beberapa persoalan berdasarkan tajuk tersebut.
murid memutuskan kaedah yang ingin digunakan untuk merungkai persoalan-persoalan tersebut. Seterusnya, jenis pendekatan inquiry. Jenis pendekatan inquiry terbahagi kepada dua, iaitu pendekatan induktif dan juga pendekatan deduktif. Pendekatan induktif merujuk kepada proses pencarian maklumat atau kebenaran yang memerlukan pelajar bermula daripada contoh yang spesifik kepada membuat kesimpulan. Manakala, pendekatan deduktif pula adalah memproses maklumat atau kebenaran yang memerlukan pelajar bermula daripada prinsip yang am kepada yang lebih spesifik. Di dalam pengajaran dan pembelajaran geografi, jenis pendekatan yang lebih sesuai dan berkesan digunakan adalah pendekatan jenis deduktif. Guru memberi pendedahan awal tentang konsep dan isi pelajaran secara am terlebih dahulu untuk membuka minda pelajar, dan seterusnya barulah guru menerangkan isi pelajaran kepada yang lebih spesifik. Hal ini kerana mata pelajaran geografi memerlukan murid untuk memahami konsep awal terlebih dahulu sebelum mereka memahami konsep-konsep yang lebih spesifik. Sebagai contoh, dalam pengajaran berkaitan sumber hutan, guru akan menyatakan apa itu sumber hutan terlebih dahulu, seterusnya menerangkan kepentingan pengurusan sumber hutan dan barulah menghubung kaitkan peranan agensi dan pengurusan sumber hutan. Lalu menjelaskan melalui contoh-contoh yang berkaitan. Merujuk kepada jenis pendekatan inquiry, pendekatan inquiry yang sesuai dalam PDP Geografi adalah pembelajaran berasaskan projek dan juga pembelajaran berasaskan masalah. Pembelajaran berasaskan projek merujuk kepada murid mengaplikasikan dan menggabung jalinkan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dipelajari daripada pelbagai disiplin ilmu secara bersepadu. Pembelajaran berasaskan projek merupakan aktiviti secara individu ataupun kumpulan yang dekat dengan dunia sebenar murid untuk menyelesaikan masalah dan juga untuk menghasilkan sesuatu produk. Contohnya, diaplikasikan dalam kerja lapangan. Pelaksanaan berasaskan projek ini boleh meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi murid, dan murid dapat melibatkan diri dalam proses inquiry secara berterusan serta membina kemahiran abad ke-21. Melalui pembelajaran berasaskan projek juga, murid belajar secara kolaboratif dan terlibat dalam aktiviti penyelesaian masalah. Jadi, dalam kerja lapangan, langkah dan prosedur ditentukan sendiri oleh murid dan guru pula menjadi pembimbing dan memantau kerja-kerja murid. Seterusnya, pembelajaran berasaskan masalah. Ia merupakan pendekatan pembelajaran ke arah kemahiran berfikir aras tinggi. Ia berdasarkan kepada penyelesaian masalah yang akan diberikan oleh guru kepada murid. Ianya disokong oleh pembelajaran secara kendiri bagi memudahkan murid melalui proses pembelajaran yang lebih berkesan dan efektif. Contohnya, pembelajaran berasaskan masalah boleh diaplikasikan apabila murid membuat aktiviti membina jadual dan melukis graf. Murid mengumpul data dan membina jadual, seterusnya menyediakan pelbagai graf dan melukis graf. Murid mentafsir jadual dan graf yang telah dibina. Pembelajaran berasaskan masalah merangkumi cabaran kepada keadaan penyelesaian masalah sebenar berkaitan topik yang dibincangkan, melibatkan penggunaan akal dan fikiran yang kritikal, kemahiran penyelesaian masalah, pembelajaran kendiri dan juga gerak kerja berpasukan. Pembelajaran berasaskan masalah ini banyak menekankan dan menitik beratkan cara murid menganalisis masalah dan juga menyelesaikannya. Ia juga menggalakkan pelajar membuat keputusan secara tepat dan adil. Ketika melakukan aktiviti membina jadual dan membuat graf, pelajar membincangkan pelbagai kaedah untuk mengumpul data-data untuk membina jadual. Seterusnya, menyediakan jadual dan menyediakan graf. Murid menggunakan
teknologi maklumat dan komunikasi untuk memilih jadual dan juga melukis graf. Ia menunjukkan cara mentafsir jadual dan graf kepada guru, dan akhir sekali, pelajar menunjukkan cara untuk mentafsir jadual dan graf yang telah dibina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada doktor dan juga rakan-rakan yang lain. Saya dipertanggungjawabkan untuk mengulas topik yang seterusnya, iaitu langkah-langkah pelaksanaan inquiry dalam PDP Geografi. Yang pertama, mengenal pasti dan mentakrifkan isu dan masalah. Contohnya, guru mestilah mengenal pasti masalah pada topik yang ingin diajar. Sebagai contohnya, topik pemanasan global dalam buku teks tingkatan 2. Yang seterusnya, yang kedua pula, mengkaji masalah. Contohnya, guru mengetahui masalah pelajar untuk melaksanakan inquiry dalam tajuk pemanasan global. Yang ketiga, memahami masalah. Guru mestilah menyesuaikan inquiry pada topik yang ingin diajar. Yang keempat, mencadangkan penyelesaian masalah. Contoh, guru menyediakan ABM untuk topik berkenaan, supaya ABM dengan topik yang ingin diajar oleh guru mestilah mempunyai persamaan supaya para pelajar lebih mudah untuk mengetahui dan juga untuk menjiwai topik yang ingin diajar oleh guru pada PDP tersebut. Yang kelima, merancang pelan tindakan. Contoh, guru menyuruh pelajar menyediakan produk atau model pada topik yang diajar secara berkumpulan supaya para pelajar dapat mengenal pasti masalah dan juga isu berkenaan dengan pemanasan global dengan lebih mendalam, dengan melakukan contoh-contoh model berdasarkan kreativiti para pelajar. Yang keenam, melaksanakan plan dirancang atau melaksanakan perancangan. Contohnya, guru perlu pastikan PDP pada aktiviti berkenaan berjalan dengan lancar secara lebih kondusif. Okey, ini dapat kita lihat bahawa suasana kondusif ini sangat membantu guru dan juga para pelajar dalam sesuatu PDP. Dan yang terakhir, membuat kesimpulan, menilai dan membuat refleksi. Contohnya, guru mentaksir dan merumuskan kesimpulan kecil berdasarkan aktiviti dan juga topik dalam pelaksanaan inquiry kepada pelajar dalam PDP berkenaan. Seterusnya ialah langkah pelaksanaan inquiry secara umum dalam PDP Geografi. Okey, langkah-langkahnya ada 3. Yang pertama, sebelum, semasa, selepas. Okey, untuk sebelum, guru mestilah mengenal pasti topik ataupun jenis inquiry yang ingin digunakan. Yang ketiga, mengenal pasti IQ sedia ada para pelajar supaya para pelajar tidak terlalu kosong ketika memulakan topik baru dalam proses inquiry ini. Yang ketiga, rancang masa supaya guru tidak membuang masa dengan begitu sahaja. Lebih-lebih lagi, PDP pada hari tersebut hanya ada 40 minit sahaja. Dan yang terakhir, menentukan ABM yang sangat-sangat sesuai kepada para pelajar dengan topik yang ingin diajarkan. Semasa, guru mestilah mewujudkan suasana yang kondusif, kumpul dan rekod data, analisis dan taksir data, dan buat rumusan. Yang peringkat terakhir sekali ialah selepas. Guru mestilah mentafsir hasil kerja dalam bentuk laporan ataupun portfolio dan juga tugasan yang lain. Okey. Yang terakhir sekali ialah refleksi dalam inquiry. Okey, refleksi dalam inquiry ini mudah dikatakan lebih kepada respon ataupun tindak balas daripada para pelajar berdasarkan topik yang diajar oleh guru pada PDP berkenaan. Okey, yang pertama, penilaian dijalankan oleh guru dalam PDP tersebut. Contohnya, guru bertanya kepada para pelajar tentang kebolehfahaman tentang topik yang diajar oleh guru pada ketika itu. Sebagai contohnya, topik pemanasan global. Okey. Yang seterusnya, guru dapat menilai prestasi PDP-nya. Ini kerana guru boleh melihat refleksi daripada para pelajar, memberi tindak balas berdasarkan guru mengajar dalam kelas berkenaan untuk topik yang ingin guru sampaikan kepada para pelajar. Yang ketiga, melalui refleksi ini juga, guru juga dapat mengesan aktiviti para pelajar. Contohnya, guru dapat pastikan aktiviti inquiry dilakukan dalam kelas dan juga dapat memberi motivasi kepada para pelajar semasa aktiviti itu berlangsung. Dan yang keempat,
Guru merupakan seorang fasilitator ataupun pemudah cara dalam sesuatu aktiviti inquiry. Atau arti kata lain, topik pemanasan global, guru hanya menjadi perantaraan kepada para pelajar. Selebihnya, pelajar itu sendiri mengenal pasti dan juga membuat eksperimen berdasarkan tajuk yang diberikan oleh guru. Dan yang terakhir sekali, soal selidik guru dan pelajar. Okey, refleksi dalam inquiry ini lebih kepada guru ingin mendapatkan respon daripada pelajar. Yang kedua, pelajar juga ingin mendapatkan respon daripada guru untuk mendapatkan kedua-duanya supaya lebih seimbang mengenai topik dan juga kebolehterimaan dalam kalangan pelajar terhadap topik tersebut. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Secara kesimpulannya, pendekatan inquiry dalam pengajaran dan pembelajaran geografi ini sememangnya membolehkan murid untuk menggunakan keperluan ingin tahu mereka untuk meneroka suatu bidang ilmu geografi itu sendiri, di mana murid-murid dapat meneroka, menganalisis, menilai sendiri, menyelesaikan suatu masalah dan membuat keputusan berkaitan dengan pembelajaran geografi. Dan hal ini juga dapat meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi murid, di mana kemahiran-kemahiran seperti menilai, membuat suatu keputusan diterapkan dengan pendekatan inquiry dalam pengajaran dan pembelajaran geografi. Kemudian, secara kesimpulannya juga, pendekatan inquiry ini bergantung kepada kesesuaian masing-masing, di mana ianya banyak bergantung kepada matlamat atau tujuan suatu proses pembelajaran. Jika objektif pembelajaran pada hari tersebut pada tahap atau aras yang tinggi, maka pendekatan inquiry ini sangatlah sesuai untuk digunakan bagi mencapai objektif pembelajaran pada hari tersebut. Oleh itu, secara kesimpulannya lagi, pembelajaran berdasarkan inquiry ini amatlah membantu murid untuk menjadi murid yang aktif dan berfikiran kritis, di samping dapat melahirkan idea-idea yang baru daripada pemikiran murid itu sendiri. Itu saja daripada saya dan kumpulan saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.